Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama menyertai pembelajaran pada hari ini. Di mana pada hari ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan pendidikan tauhid darjah 2, yang di mana kita akan belajar sambung lagi pada bab yang terakhir, iaitu bab yang ke-6, di mana kita akan sambung lagi belajar berkaitan beriman kepada kitab Allah. Jadi murid-murid semua boleh rujuk di dalam kitab tauhid darjah 2 pada muka surat 36 sehingga muka surat 38. Sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama ingat kembali apa yang kita belajar pada beberapa yang lalu. Di mana pada pembelajaran lepas kita dah belajar dua perkara, iaitu apakah dia pengertian kitab Allah, sama ada secara bahasa dan juga istilah, dan juga kita dah belajar dan kenal nama-nama kitab Allah dan berapa banyak bilangan suhuf yang di mana lembaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada nabi-nabi yang tertentu. Jadi daripada dua perkara ini, Ustaz berharap kepada anda semua dapat kenal, faham dan juga dapat hafal berkaitan dengan dua perkara ini. Sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh rujuk sama ada yang pertama, rujuk kitab Tauhid darjah 2 pada muka surat 33 sehingga muka surat 35, ataupun boleh tengok pada nota video yang Ustaz telah uploadkan di dalam YouTube. Link videonya boleh tengok dekat bawah ini. Baiklah. Seperti mana Ustaz jelaskan kepada anda pada slide yang sebelumnya, kita dah belajar dan kenal nama-nama kitab kitab Allah yang di mana ada 4 yang kita kena wajib ketahui, iaitu kitab Zabur, kitab Taurah, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Keempat-empat ini anda wajib kena ingat sampai bila-bila. Okey, dan setelah anda kenal semua nama-nama kitab tersebut serta siapa yang siapa nabi yang layak mendapat kitab tersebut, kita akan kena belajar apakah yang membezakan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lain. Kerana turunnya Al-Quran dia mempunyai keistimewaan yang luar biasa berbanding dengan kitab-kitab Allah yang lain, iaitu kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Iaitu dari segi siapa yang diturunkan kepadanya kitab-kitab tersebut, di mana Al-Quran diturunkan kepada semua manusia dan jin sehingga hari kiamat. Jadi Al-Quran ini diturunkan menjadi panduan dan juga nasihat bukan sahaja kepada Rasulullah SAW sahaja, malahan kepada semua umat manusia berlainan bangsa, berlainan warna kulit dan sebagainya. Di mana Al-Quran diturunkan kepada semua umat manusia berserta dengan jin sehinggalah hari kiamat. Berbanding dengan kitab-kitab Allah yang lain, di mana kitab-kitab Allah seperti kitab Zabur, kitab Taurat dan juga kitab Injil diturunkan kepada kaum Nabi yang tertentu sahaja. Di mana sebagai contoh, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Di mana kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, di mana ketika tiga kitab tersebut diturunkan untuk kepada kaum-kaum Nabi yang tertentu sahaja. Yang kedua, Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Manakala kitab-kitab yang lain diturunkan dalam pelbagai bahasa, di mana bahasanya mengikut bahasa kaum Nabi yang tertentu. Jadi Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya orang ramai segala umat manusia di dunia ini mudah memahami dan dapat menjelaskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran di dalam bahasa Arab. Seperti mana kita tahu, bahasa Arab masih kekal sehingga sekarang dan ramai juga umat manusia yang fasih berbahasa Arab. Jadi tidak menjadi masalah bagi kita untuk dapat mempelajari Al-Quran dengan berbahasa Arab. Sedangkan kitab-kitab lain yang terdahulu, bahasanya ada setengah bahasa dia sudah pupus. Seperti contoh, kita tidak kenal apakah bahasa Suryani yang di mana bahasa yang
digunakan di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi berbeza dengan Al-Quran ini, Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang mudah kita boleh fahami. Yang ketiga, Al-Quran memansuhkan semua kitab-kitab Allah yang terdahulu, di mana apabila Al-Quran itu telah diturunkan, maknanya segala kitab-kitab Allah yang lain, apa yang terkandung di dalamnya dimansuhkan sekaligus. Kerana Al-Quran, apabila Al-Quran diturunkan, yang menjadi sumber kitab Allah yang dipercayai dan digunakan sepanjang zaman. Manakala kitab-kitab yang lain, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semuanya mempunyai perbezaan di mana ada sesetengah kitabnya memansuhkan kitab yang terdahulu. Seperti contoh, kitab Injil memansuhkan sebahagian daripada kitab Taurat. Manakala kitab Zabur tidak dimansuhkan. Jadi itu membezakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lain. Dan yang keempat, Al-Quran mengandungi semua perkara-perkara yang berkait rapat dengan kehidupan manusia. Seperti contoh, berkaitan dengan hukum agama, keadilan yang yang kita boleh amalkan di dunia ini, dan apa-apa sahaja urusan manusia yang berkait rapat dengan kita, di mana Al-Quran banyak menjelaskan perkara-perkara yang berkait rapat dengan kehidupan manusia, seperti jual beli, pinjam meminjam, berkahwin dan juga sebagainya. Manakala kitab-kitab Allah yang lain, ia juga mengandungi semua perkara, tetapi hanya terhad kepada kesesuaian kaum Nabi yang tertentu sahaja. Maksudnya, kitab-kitab Allah yang lain tidak banyak menceritakan sama seperti apa yang Al-Quran ceritakan. Itu beza dia. Okey. Jadi senang cerita, kitab-kitab Allah ini sangat terhad isi kandungannya. Manakala Al-Quran isi kandungannya adalah menyeluruh. Jadi setelah kita kenal perbezaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lain, kita kena tahu bahawa kita sangat memerlukan kepada rujukan kitab-kitab Allah, khasnya kepada Al-Quran, yang dimana kita masih beramal dengannya sehingga ke hari ini. Jadi kenapa manusia memerlukan kepada kitab Allah? Yang pertama, menjadi rujukan berkaitan hukum-hukum agama dan segala urusan dunia. Seperti mana Ustaz ceritakan sebelum ini, kalau sekiranya anda mempunyai permasalahan berkaitan hukum-hukum agama ataupun segala perkara yang berkait rapat dengan kehidupan seharian kita, maka Al-Quran boleh menjadi sumber rujukan kita yang utama. Yang kedua, Al-Quran menjadi sumber hukum dalam menegakkan keadilan. Jadi andai kata kita dalam untuk mengadili seseorang, contoh kita mengadili seseorang yang disabitkan bersalah atas melakukan perbuatan yang jahat. Jadi bagaimana kita nak cari hukum terhadap seseorang itu yang melakukan kesalahan tersebut? Jadi salah satu caranya adalah kita rujuk kepada Al-Quran, kerana Al-Quran banyak menceritakan isi-isi berkaitan hukum untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga, memastikan agama Islam terus terpelihara dari segala penyelewengan. Jadi Al-Quran ini antara mukjizat yang suci dia adalah Al-Quran tidak akan dimusnahkan sehinggalah hari kiamat. Kerana itulah Al-Quran menjadi sumber rujukan dalam memastikan akidah Islamiah kita akan terus terpelihara dari segala penyelewengan, seperti contoh ajaran sesat, penyembahan syirik kepada Allah Subhanahu Taala dan sebagainya. Yang keempat, kitab-kitab Allah ini akan menjadi saksi kepada manusia terhadap Allah Taala pada hari kiamat. Jadi sekiranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah, insya-Allah pada hari kiamat nanti kitab-kitab Allah ini akan menjadi saksi utama kepada kita terhadap apa amalan yang kita lakukan pada waktu kita hidup di dunia tersebut. Jadi Al-Quran ini akan menjadi saksi sama ada menceritakan hal perkara baik dan juga menceritakan hal perkara buruk di dalam diri kita semasa kita hidup di dunia pada hari kiamat nanti. Jadi inilah keempat-empat perkara yang di mana manusia memerlukan kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
sekiranya kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat hikmahnya, iaitu yang pertama, dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berimannya kepada kita beriman kepada kitab Allah, kita dah menyelahkan bahawa kita percaya bahawa Allah itu sangat berkuasa dan maha agung dalam menciptakan sesuatu perkara. Jadi itu meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, dan juga pada masa yang sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, menjadi pegangan dan panduan di dunia dan di akhirat. Jadi sekiranya kita beriman kepada kitab Allah, insya-Allah diri kita ini akan terjamin selamat dan juga terlindung daripada segala mara bahaya, sama ada di dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Yang ketiga, mendapat keredaan daripada Allah dan Rasulnya. Jadi sekiranya kita beriman kepada Allah SWT, Allah SWT meredai apa yang kita buat sepanjang kita hidup di dunia, berserta dengan Rasul kita, di mana Rasul-Rasul yang memberikan kitab, mengajarkan kepada kita, insya-Allah Rasul-Rasul kita akan merasa redha sekiranya kita beriman pada kitab Allah SWT. Jadi, bagaimana kita hendak mendapatkan hikmah tersebut? Bagaimana cara kita untuk beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, kita kena sentiasa mempercayai dengan yakin akan kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Jadi macam mana itu? Mempercayai adanya kitab-kitab Allah yang terdahulu selain Al-Quran. Jadi kita dah tahu bahawa Al-Quran adalah kitab Allah yang di mana mukjizatnya sangat besar bagi kita. Tetapi kita juga pada masa yang sama kena percaya juga bahawa ada kitab-kitab Allah yang lain diturunkan selain daripada Al-Quran. Sekiranya kita percaya kepada Al-Quran saja dan pada masa yang sama kita tak percaya pada kitab-kitab Allah yang lain, boleh jadi jatuh kafir. Jadi kita kena percaya dengan yakin bahawa adanya kitab-kitab Allah yang tiga selain daripada Al-Quran. Yang ketiga, sekiranya kita hendak beriman kepada kitab Allah, rajin-rajinlah di rumah nanti sentiasa membaca Al-Quran dan menghayatinya pada setiap masa. Inilah antara salah satu cara sekiranya kita hendak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul-Rasulnya, ialah dengan membaca Al-Quran setiap hari. Kalau tak mampu baca setiap hari, baca sekali potong ayat pun, itu pun sudah memadai. Ataupun anda dengar saja ayat Al-Quran saja pun sudah memadai. Tapi itu tidak bermakna anda tidak akan membaca selama-lamanya. Carilah masa yang sesuai, ambil peluang hidup yang anda masih ada di dunia ini untuk membaca Al-Quran. Jadi daripada itu, maka tamatlah sudah pembelajaran kita pada bab yang ke-6 berkaitan beriman kepada kitab Allah, dan seterusnya. Maka dengan ini berakhirlah pembelajaran kita berkaitan dengan pendidikan Tauhid darjah 2. Jadi sepanjang apa yang Ustaz ajarkan kepada anda semua daripada bab 1 sehingga kepada bab 6, Ustaz memohon maaf kepada anda semua sekiranya ada salah silap ketika Ustaz menyampaikan ilmu kepada anda semua. Jadi apa yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.